Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz bin Hussein dari Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias akan membentangkan hasil dapatan daripada gram penyidikan Kias, iaitu bertajuk Analisis Tematik Pandangan Hukum Muamalat Jawatankuasa Muzakarah MKI sepanjang hampir 5 dasawarsa. Bersama saya juga rakan penyidik Syukri Yahya. Pandangan Hukum Muamalat MKI telah pun dikeluarkan sejak tahun 71 lagi, dan pihak JAKIM telah menerbitkan buku himpunan keputusan muzakarah MKI pada tahun 2009 serta dikemaskini sehingga tahun 2021. Dalamnya terdapat 80 pandangan hukum muamalat yang meliputi tema zakat, emas, wakaf, pewarisan, KSP dan lain-lain. Ini dapat dilihat berdasarkan kepada jadual 1 jumlah pandangan hukum muamalat antara tahun 71 sehingga 2020. Dan kajian ini menggunakan metod kepustakaan dan lapangan. Semua data diperolehi daripada buku kompilasi pandangan hukum MKI 2021, jurnal kitab kerja dan buku. Dan juga terdapat 3 orang responden yang ditemu bual, iaitu Profesor Muhammad Irwan Subri daripada USIM, Datuk Mufti Kelantan dan Datuk Mufti Selangor. Berdasarkan kepada tinjauan literatur terdahulu, kita boleh kategorikan berkaitan kajian mengenai pandangan hukum muamalat kepada 4 kategori, iaitu penulisan, metodologi berhukum, perundangan dan analisis bertema. Dapatan kajian terhadap kajian ini mendapati bahawasanya kajian mengenai bidang muamalat adalah yang paling tertinggi antara tahun 70 sehingga 21. Ini dapat dilihat berdasarkan graf ataupun rajah yang diketengahkan di sini, di mana muamalat dan ekonomi adalah sebanyak 15% dan zakat adalah 8%, menjadikan kedua-dua bidang ini jika ditambah jumlahnya semua 23% lebih tertinggi berbanding bidang-bidang yang lain. Ini merupakan analisis peratusan dan pembandingan isu-isu muamalat antara tahun 71 sehingga 2020, di mana zakat menduduki tangga yang paling tertinggi sebanyak 34% dan lain-lain isu sebanyak 19%. Berdasarkan kepada kajian yang diketengahkan, analisis sistematik ini mengetengahkan beberapa kajian hasil dapatan, iaitu yang pertama pendalilan dan keterangan penghujjahan. Menurut Irwan Subri 2022, antara isu yang berlaku mengenai kertas hukum atau keputusan fatwa di Malaysia ialah ia tidak mendedahkan kaedah berdalil dan penghujjahannya untuk sebarang masyarakat awam. Perbincangan dalil daripada Al-Quran dan hadis kebanyakannya hanya disebut secara umum sahaja. Kemudian aspek yang kedua iaitu dari sudut metodologi berhukum dan bahan rujukan, yang selain merujuk kepada qaul mu'tamad mazhab, kaedah berijtihad yang digunakan oleh jawatankuasa muzakarah adalah menggunakan kias, maqasid, qawaid fiqhiyah, maslahah dan banyak lagi. Manakala bahan-bahan rujukan yang digunakan jarang disebut ataupun diketengahkan di dalam keterangan hukum. Aspek analisis tema yang ketiga ialah penentangan fatwa. Berlaku beberapa perkara yang melibatkan berlaku penentangan fatwa, iaitu jika dikiaskan hukum mengambil riba dengan hukum terlibat dengan aktiviti penghasilan arak kerana mempunyai persamaan ilah dari sudut larangannya, maka hukum bagi kedua isu ini adalah sama, iaitu haram. Namun didapati terdapat beberapa isu muamalat pada peringkat awal yang dihukumkan sebagai harus, contohnya seperti mengambil wang faedah pada tahun 71. Seterusnya, aspek yang keempat ialah sulit dan rahsia, iaitu tema sulit dan rahsia. Menurut Irwan Muhammad Sabri 2022, tidak semua kertas hukum boleh diakses oleh semua pengkaji, dan hal ini memberikan kesulitan untuk melaksanakan kajian dan menerangkan kepada para penuntut ilmu mengenai metodologi penghasilan fatwa. Dan berdasarkan kepada kajian ini dapat dirumuskan beberapa syur penambahbaikan merujuk kepada kajian literatur terdahulu, iaitu yang pertama pemantapan terhadap kandungan jawab fatwa, termasuk huraian terperinci mengenai hujah dan dalil yang digunakan. Seterusnya, pemantapan terhadap kandungan deklarasi fatwa, antaranya seperti tidak mengandungi kesalahan ejaan dan menggunakan laras bahasa yang mudah dan sesuai untuk difahami. Dan seterusnya ialah pemantapan terhadap kertas penyidikan fatwa dan penyediaan barisan pelapis
institusi fatwa dan mufti dengan melibatkan mereka yang mempunyai kelayakan, antaranya seperti graduan PhD yang menjalankan pendidikan dalam bidang fatwa. Itu sahaja bincangan pada kali ini. Terima kasih di atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.